أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-14, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 8, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang menentu ia iradah, yang menentu ia iradah, menentu oleh sifat iradah. Dia ada nota kaki nombor 1 tu di luar. Qauluhu, katanya kata musannif pengarang kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fatani, menentu ia, artinya erti menentu ia, menentu oleh sifat iradah itu. Ia tu kembali kepada sifat iradah. Jadi yang menentu ia sifat iradah, menentu akan mumkinun. Menentu ni dengan setengah barang yang harus atasnya atas mumkinun. Seperti ditentu akan dia akan mumkinun dengan wujud, dengan ada, atau dengan putih, atau hitam, atau dengan panjang, atau pendek, atau demikian, atau umpama demikian itu, demikian mumkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada. Yang menentu ia, yang menentu ia sifat iradah. Sifat iradah ke yang menentu? Sifat iradah ke yang menentu? Kita baca dah terdahulunya. Hak nota kaki nombor 1 tu ambil molek. Hak nota kaki nombor 1 tu ambil molek. Qauluhu, katanya kata pengarang kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fatani, artinya menentu oleh sifat iradah. Sifat iradah yang menentu. Dan isnad, sandar. Kita kata sandar dah. Sandar letak. Isnad ni sandar letak. Dan isnad menentu kepada iradah itu majaz akli. Majaz akli dia panggil. Majaz ni panggil apa? Majaz ni bukan hakiki lah. Satu dipanggil hakiki, sebenar-benar, sungguh-sungguh. Satu ni majaz ni apa? Letak saja tak, tupang, pinjaman ke apa? Sekarang kalau sebenar-benar hakiki. Kalau majaz ni apa? Yelah, saya ngaji pun majaz gitu je.
Jadi nak terjemuh dengan bahasa standard kita tu. Mana hak kita sandar tu bukan sandar sungguh, tumpang letak je. Macam contoh kita duk cakap harian tu lah. Makan nasi jadi kenyang. Jadi kita isnadkan kenyang kepada makan nasi. Kita sandarkan kenyang, kita letak kenyang tu di makan nasi. Hakiki ke gitu? Dah, hakiki sebenar Allah buat. Nasi makhluk, tak payah bekas nasi tu. Lepas tu tadi kamu tak kata Allah. Kamu kata kenyang kerana makan nasi. Bukan kamu kata alhamdulillah kenyang kerana Allah buat kenyang. Tak cakap gitu. Kenyang kerana makan nasi menambah pula, kena selera. Mana kena apa? Kena jung, kena apa begitu? Kena juh. Tak, kena juh. Bukan jus orang minum tu. Tu lain jus. Ni kena juh ni mana kena selera tau. Mana kita biasa makan tak menambah, tapi ada ketika juga. Jadi ni kena juh lah mana dah nambah. Balik tak ada keluar dari tempat tu berising lalu dah. Berising tu alamat. Sani sedap sangat tu belacang banyak. Kena seduang serok suara tu kadang-kadang ngajar, kadang-kadang ketika pelik bunyi tu. Tu makan kena juh tu. Kena juh. Mana mari jamu hari ni sedap. Sedap nambah sikit. Keluar daripada jamu tu bersing je, tahu lah dia dah. Ni kena seduang. Dia tak boleh nak, tak boleh. Tapi mana? Sedap. Sedap belacang ni. Cuba kita tengok kau buat belacang macam mana. Baru sedap sungguh. Belacang budu sama je lah. Kita tengok dia buat kau ni. Jadi apabila makan nambah, kenyang. Tak ada pun kita kata kenyang ni Allah buat. Jadi kita isnadkan, sandarkan kenyang kepada makan nasi menambah apa semua tu. Itu majas dia panggil. Bukan hakiki. Hakiki ni kok alhamdulillah kenyang, Allah buat jadi kenyang. Itu hakiki. Hak majas ni makan kenyang kerana makan. Hilang dahaga kerana minum air. Sejuk, pasang aircon kuat sangat sejuk, pasang kipas kuat sangat sejuk. Matahari hari ni terik molek. Kalau kita jemur sekejap je kering tu. Jadi kering tu kita sandar kepada matahari panas. Matahari panas tu makhluk tak boleh bekas. Kering tu Allah yang buat kering. Tu sandar pada matahari, dia panggil majas, bukan hakiki. Apa dia? Tu faham tak majas? Kalau faham cukuplah kita sebut dengan majas je. Benar tak? Sebut dengan majas ni letak saja je lah, letak pada asbab zahir. Jadi di sini menentu tu iradat. Jadi menentu tu dia sandarkan menentu kepada iradah tu majas akli. Mana ni? Daripada isnadkan sesuatu kepada sebabnya. Sebab ni kalau kita kat tadi makan nasi tu sebab. Sining ni disandar kepada sifat iradah. Allah menentu ni ada sifat iradah di Allah. Allah menentu. Jadi sandar pada sebab. Kerana bahawasanya yang menentukan pada hakikah itu, ini hakiki. Yang menentu sebenar-benar tu zat Allah Ta'ala dengan iradahnya. Hakikinya Allah, zat Allah Ta'ala ni makna Tuhan yang menentu. Zat Allah ni diri Tuhan yang menentu. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Itu hakiki. Itu baru sebenar-benar. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Kudrah mengada dan meniada. Mengada ia kudrah.
Mengetahui ia sifat ilmu. Contohlah, mendengar ia sifat sama. Melihat ia sifat basar. Jadi sifatlah pulaknya yang mengada, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Yang mengada Allah. Yang bersifat dengan kudrah. Yang mengetahui Allah, yang bersifat dengan ilmu. Yang mendengar Allah, Tuhan yang mendengar. Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Tuhan yang melihat. Tuhan yang bersifat dengan basar. Tiba-tiba kata mengada ia sifat kudrah. Itu majazi belaka tu, bukan hakiki. Kalau berpegang diri kudrah tu mengadakan, contohnya kufur pegangan tu. Pada ni. Lepas tu kitab meduk letak ke kudrah mengada, iradah menentu. Orang baca kitab tu jadi salah faham tu. Tak, belajar molek. Belajar molek tak ada apa-apa lah. Kita belajar. Bukan baca sendiri tak kitab tauhid ni. Belajar. Baca sendiri tak boleh kitab tauhid ni. Cuma kadang-kadang dalam kitab ni dia tidak isnad hakiki. Mengada oleh Allah. Yang bersifat dengan iradah akan tiap-tiap mungkin. Menentu oleh Allah. Yang bersifat dengan iradah akan tiap-tiap mungkin. Mengada oleh Allah yang bersifat kudrah akan tiap-tiap mungkin. Mengada oleh Allah, menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah akan tiap-tiap mungkin. Itu hak hakiki. Sendak ni. Comellah kitab ni dibubuh tepi luar. Peringatan pada kita. Tapi hak isnad majazi ni banyaklah. Hak kita gak cakapan harian kita itulah. Semuanya majazi belaka tu. Ni pengajaran besar ni. Yang mana kitab tauhid tidak boleh membaca sendiri. Nak mengajar sama telah lah. Dengan kerana kita membaca sendiri. Kadang-kadang orang kata orang kamang, orang ajar ni tauhid sifat 20. Memang dia tak belajar, tahu dah dia tak belajar. Tapi dengar dia mengajar tu kata Allah lah. Maknanya jauh sangat lari dia duk ajar. Kitab fiqh hak paling mudah. Tauhid, fiqh, tasawuf ni kalau hak paling mudah, masa kalau kita belajar, hak cepat kita retinya adalah fiqh lah. Fiqh paling mudah. Hak paling mudah fiqh pun kalau baca sendiri ke Allah lah. Mana salah sangat-sangat. Kalau salah sungguh. Padahal fiqh mudah je. Apabila dapat satu slot TV contohnya, dibubuh satu tajuk khusus. Bila bubuh satu tajuk khusus ni, maknanya yang dijemput tu pastilah dia buat homework, dia buat baca. Kalau bukan pertanyaan tiba-tiba, memang slot tak ada tajuk khusus dah. Fiqh pun kadang-kadang jauhnya lari. Kadang-kadang takrifan pun dah betul dah. Itu dalam TV tajuk comel sungguhlah, muafiq dan masbuk. Memang comel sangat tajuk tu. Masa pula sejam tu cukup dah tu. Secara kasar-kasar nak cerita masbuk tu. Bukan kata nak pergi pada masalah, takrif pun lari dah. Takrif pun dah betul dah. Dia punya pengenalan dia. Pada ni. Kenapa dia gitu? Sebab dia membaca, bukan dia belajar. Bukan dia belajar dengan guru, dia membaca sendiri. Nampak macam mudah fiqh. Mudah fiqh pun tak kena, tak betulnya. Satu kali tu tajuk tayamum. Comel sangatlah tajuk tayamum ni. Muafiq masbuk ke, tajuk tayamum ke, memang perlu sangatlah masyarakat kita. Kadang-kadang perlu sangat. Cerita bab tajuk tayamum. Saya dulu ni perbetulkan sama-sama. Lama dah duduk dengarnya.
Tak pernah dengar orang mengajar, cuma pernah ditanya oleh orang belajar. Orang mengajar saya tak pernah dengar. Kita nak tepuk debu tu boleh tak tepuk tempat yang sama? Boleh je lah. Dia kata dia belajar dulu tak boleh, dia kata. Kita nak tepuk debu 2 kali kan. Sekali tepuk 12 tangan untuk sapu muka. Tepuk 12 tangan pula untuk sapu tangan pula. Jadi 2 kali tepuk tu dia kena eceh debu tu atas suat kabur kecil, kena luah sikit. Sebab tepuk sekali, tempat tu tak boleh dah tepuk mustakmal dah. Kena tepuk tempat lain pula. Kata dok. Hak mustakmal ni hak kita sapu muka ni, hak luruh-luruh, hak lekat muka, hak lekat tangan lepas kita sapu ni. Kita sapu debu di muka tu jadi mustakmalnya. Hak tempat kita tepuk tak ada mustakmal. Malaikat kalau kita eceh debu atas kabur, kita ambil muka, kita gonyok situ. Kita sugung. Kau tak sugung? Sugung lagi dah. Tu sugung situ. Baru jadi mustamah. Kalau setakat tepuk dah ada mustamah. Tengok dalam TV, tak boleh tepuk tempat yang sama. Tadi tepuk 12 tangan satu tempat, satu kali lagi tempat lain pula. Jumpa dah lah kata. Ajar dalam TV laginya. Tu. Pekoh hak paling mudah. Tak boleh baca sendiri. Sama telah tauhid tasawuf. Tauhid satu, ilmu tasawuf satu. Sama telah tak boleh baca sendiri. Terutama sekali ilmu tauhid. Jadi dengar hak rakaman, hak ajar tauhid, hak dok berguru tu Allah berat-berat. Cuma yang saya nak cerita di sininya, hak pengajaran tempat kita dulu ramai orang duduk cakap asbab je berkapi lalu dah. Ramai orang tua-tua kita duk ngaji tempat salah. Sekarang dalam kitab kita akan bicara nanti. Sebab kita bicara sifat iradah ni panjang ni. Sifat iradah paling panjang. Kita ambil perhatian molek sebab sifat iradah ni akan pergi pada pembicaraan qada dan qadar. Panjang. Termasuk qada qadar perkara jahat nanti dia akan dibicarakan. Ada ni panjang bicara bab qada qadar jahat. Jadi dia akan bicara contohnya kalau berpegang pisau secara tabii, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara pesen dia, memutuskan sendiri-sendiri. Kafir ijma' ulama'. Api secara tabii, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara pesen dia, sendiri-sendiri yang menghanguskan. Kafir ijma' ulama'. Ada ni. Berpegang siapa yang i'tiqad pisau itulah secara tabii, secara sendiri-sendiri, secara semula jadi, memutuskan. Kafir ijma' ulama'. Orang yang mengajar ni dia tidak belajar. Akhirnya disuruh ikut akal karuk dia. Berpegang. Tapi nak tahu mana dia pegang. Keluarlah mulut. Pisau tajam molek putus. Api kuat molek hangus. Tu dia pegang. Kafir, guru dia ajar. Salah sangat-sangat. Bukan salah kecil-kecil. Akhirnya orang yang duk belajar situ mengkafirkan orang mukmin. Man kafara mukminan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu bidah balik pada orang yang mengkafirkan tu. Ya, baik. Mengkafirkan seseorang, kalau seseorang tu benar-benar kafir, kafirlah dia ni. Kita tak kata pun. Tapi kalau orang yang kita kata kafir itu dok, kafir itu bidah balik kepada orang yang berkata kepada orang yang bukan kafir itu. Ingat baik. Sebab itulah kafir ni kena beringat molek pada ni. Selagi kita boleh ihtimal ni selagi kita boleh tanggung. Maksud dia mungkin begini, kita tanggung pada ni. Ihtimal ni mana kita maksud bukan gitu maksud dia tu. Maksud dia kalau buat gini. Tapi dia cakap tu dah sedap dah. Iyalah, tapi kalau boleh tanggung, kita kena tanggung dulu.
Jangan kita mudah mengkafir kamu. Jangan gitu. Bertaubah kita dengan Allah, kena pergi minta maaf dengan orang yang dikafirkan. Itu dosa dengan anak Adam dalam perkara agama. Kan kita dosa dengan anak Adam ni banyak segi kan. Satu seginya dosa pada agama, satu seginya dosa pada harta, satu seginya dosa pada diri. Kita penuh lepas orang, tumbuk orang, kata orang, tu pada diri. Dosa anak Adam pada dia punya dia panggil kemaluan dia, imej dia. Kita umpat dia, kita maki dia, kita fitnah dia. Ada ni. Dosa yang ada dalam bab makruah, mana pernah khianah isteri dia, khianah anak dara dia. Tu. Dia banyak segi dosa anak Adam ni. Yang paling besar dosa anak Adam dalam perkara agama. Di antaranya tadilah mengkafirkan. Kena pergi minta maaf seorang-seorang tu. Jadi dia belajar gitu dengan guru dia. Sekarang dalam kitab kata barang siapa i'tikad. I'tikad duduk sini. Bila keluar mulut ni cakap sukarela. Bukan latah-latah. Latah tu kita tak sengaja. Hak ni cakap betul-betul. Cakap tu mari dia lubuk hati. Bila bercakap pisau tajam jadi putus jadi luka, tu mari dia ada pegangan. Api kuat molek sekejap, campur dengan angin pula sekejap je habis. Sebuah rumah kayu tu contohnya. Dia cakap tu mari dalam. Kafir dia bubuh. Itu hanya isnad majazi je. Saya pernah tanya tu guru lah, hak mengkafirkan cakap asbab ni, cakap majazi ni, tu guru pun bulak mati pelik. Tu guru pelik. Apa? Dia tak cakap asbab ke? Kata dia cakap juga. Lepas tu dia tak sedar dia cakap. Dia nak tunggukan cakap. Orang yang sama tunggu sekejap je. Dia cakap asbab yang sama. Mana? Cakap asbab yang sama. Gas habis dah, masuk tak siap. Tak apa kalau gas habis. Dah gas habis api tak ada. Bukan gas bekas ni. Tu api tu Allah buat, bukan gas yang buat. Ada ni. Cakap asbab tu sokmo-sokmo dah. Panas kita pergi mandi baru hilang panas. Hilang panas ni air buat ke? Ada ni. Lepas tu guru pelik sebab tak ada orang yang tidak cakap asbab. Macam mana dia mengkafirkan orang cakap asbab? Dah dia tak cakap asbab ke? Cakap asbab juga. Tu kata karuk sangat-sangat. Karuk sangat-sangat. Orang cakap sikit ni tak ada Tuhan ni. Makhluk je ni, syirik kafir mu ni. Allah kata. Ni kitab ni sandar pada asbab. Di hadapan dia akan cerita bab Jabariyah. Jabariyah ni diumpamakan seperti bulu yang ringan ditiup oleh angin, mengikut kehendak angin, yang mana bulu tu tak ada pilihan langsung. Itu umpama Jabariyah. Mana umpama Jabariyah? Umpama bulu yang ringan yang ditiup oleh angin, mengikut kehendak angin. Angin bekas ke? Itu isnad majazi belaka ni. Kalau dalam kitab fiqh dalam kitab fiqh air yang berubah, air yang jadi najis, kan macam-macam dalam kitab fiqh tu kan. Air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari, air musyammah. Itu semua isnad majazi belaka tu. Bekas pula bekas yang menerima tuku. Bekas yang menerima tuku. Bukan, bekas yang tidak menerima tuku. Air itu dalam bekas yang tidak menerima tuku, dengan bahawa kalau kita tuku dia tak pecah, dia kemek saja. Bekas besi lah. Kalau bekas tempayan tak apa. Sebab bekas tempayan bekas yang
Bekas yang tidak menerima tukur. Ni bekas yang menerima tukur ni, mana kalau tukur pun dia tak pecah. Itu mana bekas menerima tukur. Menerima tukur kenapa? Kalau kita tukur dia tak pecah. Itu diterima tu. Padahal dia kemek je. Ada pun tempayang bekas yang tidak menerima tukur. Tukur je beran lalu pecah. Tu. Ada ni. Walah bekas tu pecah ke tak pecah bukan tukur yang buat. Kemek pun bukan tukur yang buat. Semua perbuatan Tuhan belaka. Kenapa jadi makruh kita menggunakan air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari? Pada matahari tak bagi bekas. Matahari tidak bagi bekas. Sebab air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari tadi ni, dia akan mengeluarkan beleming, kita panggil. Minyak beleming. Beleming tu akan menutupi liang rumah kita, yang menyebabkan akan jadi penyakit kulit. Ada dalam kitab fiqh. Beleming tu Allah buat bukan kerana bekas besi. Tertutupnya liang rumah Allah buat bukan beleming tu yang buat. Jadi penyakit kulit Allah buat bukan kerana liang rumah tu tertutup. Berapa situ isnad majazi tu dalam kitab fiqh. Tapi kalau pegang sungguh-sungguh di akidah, air tu panas, matahari yang buat, kafir lalu dah. Tapi takkan orang-orang Islam yang beriman nak pegang gitu. Tu kita peka. Kemudian air yang masuk benda-benda ni, masuk benda-benda yang mukhalif, yang sebati dengan air. Masuk teh, masuk Milo, air jadi berubah. Masuk tanah, air jadi berubah. Berubah tu bukan teh Milo wi bekas. Berubah tu bukan tanah wi bekas. Allah belaka yang buat. Tengok. Kalau kita fiqh kau tak ada. Isnad majazi belaka dah kita fiqh ni. Ada ni. Macam kemarin tu cerita bab rambut tu kusuk dengan sendiri. Kalau rambut tu terjalin kerana kita buat, ketika mana wajib kena buka. Baik tak kata. Tapi kalau rambut tu kusuk sendiri, kelimomo banyak, hak tu tak sampai di dalam kelimomo tu, hak tu dimaafkan. Tapi ada ke benda jadi sendiri? Tuhan buat belaka, bukan jadi sendiri. Tu kata di sendiri dengan bahu kita tidak jalinkan. Tak jadi sendiri, tapi semua Tuhan buat. Macam kita ngaji bab tuak jadi cuka dengan sendiri tu. Tuak jadi cuka dengan sendiri, cuka nira tu. Maka cuka nira tu hukum suci. Kalau tuak jadi cuka dengan kita buah bab, cuka yang kita buah bab tu, tuak yang kita buah bab jadi cuka cepat tu, tuak tu kekal najis, cuka tu kekal najis. Tapi ada ke tuak jadi cuka dengan sendiri? Hak bukan Tuhan buat. Tak ada jadi sendiri. Tu kata sendiri tu cerita asbab zahir. Sebab kita dah buah bab, kita biarkan tuak masak lama-lama buih, lalu pun turun, lepas tu jadi cuka nira atau macam jadi sendiri. Proses tu semua tu Tuhan buat tu, bukan di sendiri. Dia kata di sendiri tu, itu panggil isnad majazi. Sanda sementara kepada asbab zahir dia gitu. Tuak tu kan dia nira. Kena kenal tuak ni. Tuak ni bukan hak duk minum tu. Tuak haram minum. Ingat molek orang Terengganu. Jangan duk minum tuak haram. Ni bulan Ramadan mai duk minum tuak. Haram. Lepas tu orang Terengganu minum. Tu nira bukan tuak. Tak kenal ni. Tuak ni hak mabuk tu tuak. Haram lah minum tuak, mana boleh. Berkali suka sangat tu Haji minum tuak kali tu. Itu bukan tuak, tu nira. Tak kenal barang orang kita ni. Orang luar mari Terengganu kejut. Tepi jalan tuak. Allah orang Terengganu buka puasa mabuk. Kita orang Terengganu ni, hak tuak tu kita panggil tuak masang. Ya. Hak turun pokok tu panggil tuak. Hak buih tu dia panggil tuak masang. Hak turun pokok tu panggil nira. Hak masang tu panggil tuak. Tuak mana boleh minum, najis.
Sebab dia memabukkan. Kejut kata anu dah apa minum teruk bulan Ramadan pula tengah mau jual bulan Ramadan minum teruk. Kita minum tu nira. Tapi bila kita panggil teruk gila. Tulis gila teruknya. Nira sebenarnya waktu pokok tu. jangan bawa keluar ni ustaz ngajar hok kita duk minum teruk tu haram. Bukan waktu nira. Ni teruk masang ni. Atau teruk. Jadi teruk masang ni teruk lah sebenarnya. Dia akhir kita biar tu hok jadi cuka nira hok jalan fikri tu kan. Jalan fikri tu hok nak pergi kampung raja tu kok penarik tu kan banyak dijual. Ni cuka nira tu kan. Jadi apabila teruk tu jadi cuka dengan sendiri, suci cuka tu. Tapi masa teruk tu najis bukan kata haram minum saja. Kena di kita kena basuh najis. Tapi teruk jadi cuka dengan sendiri. Ada ke jadi sendiri? Tak. Jadi sini bahawa kita tidak bubuh obat. Tu. Itu semua isnad majazi belaka tu. Pakaian menutupi aurah. Tak. Tertutupnya aurah kita Allah buat bukan pakaian. Kalau berpegang diri pakaian itulah secara sendiri menutupi aurah kita kafir pegangan tu. Tertutupnya aurah kita Allah buat. Tapi dalam kitab fiqhnya syarat sah sembahyang memakai pakaian yang menutupi warna aurah. Menutupi warna aurah tak nampak lah hak warna hak kata warna minggu lepas tu. Sawo matang tu lah. Kalau kata nampak bayang kaki, bayang paha, tu tak apa tu. Dia kena menutupi warna. Warna. Bayang tak apa. Tapi kalau nampak warna kerana pancaran cahaya. Kita duduk di tepi pintu tu kan, tepi tingkap tu kan, jadi cahaya matahari masuk kat luar. Jadi nampak warna kulit. Tak apa lagi sebab dia dengan wasitah, dengan menengahi ni hak cahaya yang masuk. Ni. Tu pun cerita asbab juga tu. Mana boleh cahaya tu menyebabkan nampak warna kulit? Kata menengahi cahaya matahari. Tak, tu cerita isnad majazi. Pakaian yang menutupi aurah isnad majazi. Getah sisik yang menegah air sampai kepada anggota wuduk, anggota mandi wajib isnad majazi. Banyaklah dalam kitab fiqh. Lepas tu pun pelik macam mana boleh mengajar gitu. Salah sangat-sangat mengkafirkan orang hanya bercakap isnad majazi. Sebab apa tu? Tidak belajar orang hak mengajar tu. Haram kita belajar ilmu tauhid dengan guru yang seumpama ni. Guru yang tidak belajar. Haram. Dan kitab Bidayatul Hidayah muka surat 4 ataupun surat 6. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan tidak mahir. Kalau kita Aqidatun Najih muka surat 12. Haram belajar ilmu usuluddin guru yang tidak berguru. Dia baca-baca berpegang. Berpegang duduk dalam nak tahu keluar mulut keluar mulut kafir lalu. Sampai sekarang bawakan pahaman ni ada. Mana hak tu aku buat, hak ni aku buat, hak tu aku buat. Kalau tak ada aku tak ada kerja. Itulah syirik yang paling besar sekali. Apa benda tu? Dia cakap asbab je. Dia yang buat. Kalau tak ada dia tak ada hija tu, jangan sombong sudahlah. Dan kenapa cakap ke kalau tak sombong? Cakap gitulah nak peringat orang ramai. Duk janji sangat. Mesyuarat semua sanggup belaka. Tiba-tiba seorang je mari tolong mari buatnya. Mana kalau aku tak mari tak ada hija kita ni cakap saja je. Tak apa. Ngukit bukan ngukit nak memperingatkan. Janji dah. Pakat marilah. Dia bukan mengungkit. Dia bukan nak sombong. Cuma nak peringat. Itu syirik yang paling besar. Ceramah kata mudahnya dah.
Dia bila itlaq syirik, syirik jalilah. Syirik yang paling besar. Mudah-mudah sangat. Terutama kalau cakap bab ubat. Allah kalau cakap bab ubat gok, kapil lalu Kapil lalu cakap bab ubat. Pernah sekali penceramah dia kata syirik kapil kalau kita cakap obat. Kata berat dia ni. Siapa taing minum air, lepas dia tu penceramah boleh minum air lah. Pihak surah jamu. Penceramah cakap apa? Cakap bab minyak pelincir kereta. Jenis orang minat kereta. Dia cakap bab minyak pelincir kereta. Bukan minyak hitam, minyak selendar tu, bukan tu. Minyak tambahan tu. Dia kata bila buh minyak tu, kereta jadi pick-up. Kereta jadi tak sedu. Ada ni. Dah sama ke obat orang dengan minyak pelincir ni? Sama ke dah? Dah saat ni dia ceramah, cakap makan obat. Contohlah kalau kita kata kok telan Panadol Sutik, hilang pening kepala. Syirik kapil cakap gitu. Lepas daripada ceramah, lepas isyak, masa makan nasi, bubuh minyak pelincir dalam kereta, kereta jadi sedap, tidak sedu-sedu, dan kereta dipikat. Tak sama dengan dia kata kapil tadi masa nak ceramah. Itu obat orang, ini obat kereta. Sama je, itu hanya isnad majazi. Hakiki pegangan tetap dah sekalian hak Tuhan belaka. Hilang penimpala hak Tuhan, kereta jadi pikat tak sedu hak Tuhan, makhluk tak bekas. Tapi nak ceritanya, saat ni dia kata tak boleh cakap gitu kapir. Dia cakap molek-molek ada. Sekali tu jenis ceramah kau, jenis ceramah pasti sama lah. Kebetulan pula ni surah tu dia tepuh roti canai. Tepuh roti canai, jadi jamu roti canai. Panggil, "Mari Syekh, makan roti canai." "Oh, minta maaf gemuk," dia kata. Kolesterol makan lidah, kita dah tahu lah tu. Ya ke makan roti canai dia gemuk? Gemuk. Cuba tengok kedai roti canai tu gemuk belaka nak makan tu. Tengok roti canai. Dah mungkin kerana dia panggil roti canai ni kan banyak kolesterol kan. Dia kata, "Saya tak makan roti canai, gemuk." Kita ni jenis mulut laju. Dah saat ni dalam ceramah tak boleh cakap makhluk Tuhan belaka kan. Dah bila roti canai bekas jadi gemuk, oh ya Allah buat belaka kan. Roti canai tak bekas, dia pun pakai lari gitu je. Dia akan lari gitu je. Dia tak reti pun apa dia cakap. Saat ni dia cakap asbab syirik semua tu. Tuhan buat asbab tak bekas. Kita ajak makan roti canai, tak boleh makan sebab gemuk. Siapa yang buat gemuk? Bukan roti canai, Allah yang buat. Dia kalau kapung ni, dia akak orang kapung. Satu kali tu orang kapung akak buah naka. Hak kawan ni dia nyakit nyakit apa ni? Uluran. Dia nyakit uluran. Dia kata, "Saya tak boleh makan buah naka sebab saya sakit uluran." Sakit perut lah, maksud dia gitulah. Kawan dia cakap mana? Naka tak boleh bekas. Naka tak boleh bekas, makan je. Sebab apa? Sebab Allah yang buat sakit perut tu, bukan naka. Sedap. Sekejap dia batuk. Saya ni batuk tak hilang-hilang. Di India dia kata kena debu, kena abu, balik batuk tak hilang. Abu, debu, bekas pula dia batuk. Batuk tu Allah buat, bukan debu yang buat. Tengok. Ada ni, benda yang sama je. Lepas tu kata pelik. Orang yang menyalahkan cakap asbab isnad majazi, tunggu jadi pelik. Tunggu dia pelik mana? Dia tak cakap ke? Tunggu tanya. Dia cakap apa tu? Orang je kapir dia tak. Ada ni. Tu pelik tau. Tapi yang paling sensitifnya obat. Obat tak boleh sama je. Apa pun semuanya dipanggil cakap asbab. Dan Quran pun banyak asbab.
Al-Quran sandar kepada asbab. Ni yumbitu lakum bihi zar'a yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'nab tu. Ni ayat dia tu. Menumbuh manfaat bagi kamu bihi dengan sebab hujan akan al-zar'a tanaman. Tuan kata menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Dok. Hujan tak boleh bekah. Tengok. Tuhan kata menumbuh tu hujan yang menumbuhkan. Menumbuh tu hujan. Pada ni. Tu sandar pada asbab lelaki tu. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Kan bumi yang menumbuh tumbuh-tumbuhan kan. Bumi yang subur, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi bekah ke? Dah, Allah yang buat tumbuh. Dah Tuhan kata bumi tu. Atau panggil sandar kepada asbab. Quran pun sandar kepada asbab. Quran sandar kepada malaikat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malaikat Israel lah yang mematikan. Malaikat Israel yang mematikan. Di ayat yang lain pula Allah Taala kata, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa pada sampai masa mati. Manapun ni Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak kita dah baca semua tu, menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Tu ayat kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malaikat Israel tu kan. Tu hak isnad majazi je. Hakikinya bukan Israel yang bekah, makhluk tak bekah. Yang menghidup memati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis pun banyak, luqaimatun yuqimna sulbahu. Nabi kata, beberapa suap makanan kita tu yang membetulkan tulang belakang kita. Nabi kata, makan kodok tu je. Tapi kalau kita ni tidak mencukupi kodok tu, Nabi suruh makan 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk udara, untuk pernafasan. Ada. Tapi kalau boleh makan hanya beberapa suap. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap Nabi kata yang boleh membetulkan tulang belakang, boleh buat ibadah. Kan tak ni? Tak cukup gitu. Kita nak kena makan lebih sikit. Nak makan lebih, Nabi kata 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Hak jadi sekok tu penuh lah tu, udara tak ada. Tengok perut boceh tu. Perut boceh tu maknanya 2/3 makanan, 1/3 air. Lepas tu udara ada tak ada, dia disek sekok. Ada ni. Kau jadi buat apa sekok? Makan banyak lah tu. Mana banyak berkata bagi 3. Tu orang tu ajar sebelum kenyang tu berhenti dah. Sebab apa? Sebab 1/3 hak baki udara tu memang kita boleh masuk lagi, boleh ubuh lagi. Tu suruh berhenti dah. Betul tu. Kalau kita tak boleh nak makan, hak Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap Nabi kata yang membetulkan tulang belakang. Suap hak kita duk makan berapa suap tu boleh bekah ke? Boleh bekah? Tak boleh bekah.
Betul tahun belakang Allah buat bukan beberapa surat tu. Nabi kata beberapa surat. Tu panggil isnad majazi. Nabi sanda kepada beberapa surat yang membetulkan tulang belakang. Itu panggil isnad majazi. Hadis Nabi banyak. Nabi banyak. Hak Nabi kata aslu kulli da'in adalah al-baradah. Wa aslu kulli dawain al-himyah. Nabi kata punca penyakit banyak makan. Punca tiap-tiap obat adalah pantang. Ada ni penyakit daripada banyak makan. Bukan orang sains royak. Nabi royak lama dah orang sains royak sekarang kan. Jadi penyakit ni banyaknya mari daripada makanan. Lepas tu hak punca tiap-tiap obatnya adalah pantang, himyah, pantang. Sebab tu nisbah perubatan antara makan obat dengan pantang, ia lebih besar pantang. Tak mau makan obat dah apa? Pantang. Dia kata. Pantang. Tak makan obat dah apa? Tapi pantang tu besar. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin, kita ni wa amal dok rok. Hak sunat tu lah wajib tetap dah kena cukup. Mana kita ni dok rok nak amal sunat. Tak apa. Mazali kata, jangan buat dosa. Situ. Jangan buat dosa. Pantang daripada dosa. Walaupun kita malas buat amal pun. Bukan malas buat amal ni malas main waktu, jangan salah faham. Tu wajib. Orang sebut dah wajib ni. Kalau sunat ni malas. Tak apa. Lebih baik orang yang malas buat amal sunat tapi dia pantang dia dosa dengan orang rajin buat amal sunat, rajin buat dosa. Tak dia tu. Obat rajin makan, pantang rajin makan. Bukan pantang ni, pantang jumpa. Orang pantang tak makan, dia pantang jumpa. Obat dia makan, tapi pantangnya tidak, tak jadi. Baik orang yang tak makan obat tapi dia pantang. Tapi kalau dia makan obat pantang pula lagi comel. Dia rajin buat amal sunat, dia pantang dia dosa. Hak tu hak terbaik. Malah buat amal sunat, tak apalah mu malah pun. Pantang daripada dosa. Lebih baik daripada orang yang rajin buat amal sunat tapi dosanya tidak pantang. Kan? Ni ada orang, sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Tak ada bisa. Bisa. Bisa tak boleh bekah. Mula-mula. Bisa tak boleh bekah. Tu bisa, ni bisa kena pantang. Makhluk tak boleh bekah. Dah Nabi kata umbi obat pantang. Nabi kata pantang jangan makan bisa. Bisa memang tak boleh bekah. Nabi kata punca penyakit dah banyak makan. Banyak makan tak boleh bekah. Itu panggil isnad majazi belaka tu. Kan orang hak jenis nafsu ni kan, dia tuan ujinya dengan penyakit dia tu, hak tak boleh makan, hak dia berakhir sekali. Hak dia berakhir sangat-sangat. Hak dia berakhir sangat-sangat. Yang duduk jaga sangat supaya pantang ni, hak tu kan jaga tu lah. Sebab kalau dia makan hak bisa, siapa hak susah? Hak tu kan jaga hak susah. Hak tu kan jaga tu dak wi. Sebab apa? Susah ke dia? Dia kata beri lah. Sakit aku, sakit mung tapi menyusahkan siapa? Itulah sakit dia. Tetapi kadang-kadang yelah, jadi orang panggil apa ni? Sebersalah. Tak boleh makan kan, teliyun neleh hai liu. Teliyunnya kalau berikan siang pula tengok. Ada kata berilah sementara dia hidup. Beri tu nak suruh dia mati cepat. Kan? Tapi apabila nafsu ni bisa makhluk tak bekas. Tak. Bukan kalau kita makan satu-satu makanan yang diyakini memudaratkan kita, haram.
Kita makan satu makanan yang memang sahih memudaratkan kita. Orang nyakit contohnya, orang nyakit gahau. Memang dia ada makanan yang rebah lalu. Jadi kalau makan yang memang sahih memudaratkan diri, makan tu hukumnya haram. Sebab kita memudaratkan diri kita sendiri. Tapi hakikinya adakah benda tu memudaratkan? Tak. An-nafi' ad-dar Allah Ta'ala. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Makhluk tak boleh bekas, tu pegangan. Ada ni. Tapi pasal dia lah, dia benda nafsu ni, kita kata hak balasan akhirah tak nampak, hak seksaan akhirah tak nampak, hak seksaan atas dunia hak nampak terang-terang pun tak boleh nak pantang lagi. Macam mana hak seksaan akhirah yang kita tak nampak, pantang daripada dosa, nanti kena seksa tak nampak. Nafsu kita punya pasal terseksa atas dunia sanggup. Kerana nak makan. Jadi lepas-lepas program tu tengok lauk kambing. Kambing ke lembu apa tahu? Gitulah. Dianya sakit gaul. Allah, dia kata kena balik lah. Kena balik kata dia. Kena balik. Kalau dah makan reboh dia kata. Balik lalu. Tak apa, salang-salang nak balik lah. Lepas tu pun ada semula nampak. Ada semula. Dia kata jumpa dengan orang ajak buah. Lama-lama tengok ambil. Lepas tu banyak pula dia ambil. Dia saat ni kata kalau makan pula-pula rebah, makan banyak lalu dia kata. Dah. Kalau makan sikit rebah juga. Kau. Dia makan banyak. Allah kata. Walaha keluar air mata, menangis macam daging dia tu makan macam kena pisah. Kalau kena pakaian. Sakit sangat. Sakit memang sahih. Nafsu punya pasal. Sanggup. Pantang tak boleh nafsunya pasal. Hak janji seksa akhirah, pantang daripada dosa, jangan buat dosa nanti kena hukum. Tak nampak waktu sama telah lah orang langgar. Hak ni yang memang terang-terang sakit atas dunia, makan punya pasal. Pela-pela pula dia gomor banyak. Allah kata hak nak balik saat ni tu, nak lari. Kan nafsu walaha sahih memudaratkan, haram memudaratkan diri. Tak pantang. Tapi hakikinya makhluk tak boleh bekas. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata punca perubatan adalah pantang. Sebab pantang tu akan menyembuhkan penyakit kita. Itu semua sandar kepada asbab belaka tu. Hak Nabi kata rezeki aku di hujung pedang, daripada harta ghanimah rampasan perang. Rezeki Nabi. Nabi kata rezeki aku di hujung pedang. Rezeki Nabi daripada Allah. Allah wa yarzuqu man yasha. Allah rezeki bukan perang harta ghanimah, harta rampasan perang, bukan rezeki ke Nabi, tapi Nabi kata rezeki aku di hujung pedang. Itu bang isnad majazi. Hanya sandar kepada asbab. Hakiki kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang pelik sangatlah kalau cakap asbab bubuh hukum kafir lalu. Tapi ini nak je pengajaran. Orang yang membaca kitab tauhid tidak berguru jadi macam tadi. Setakat cakap gelak nak hujan pun kafir dah. Sungguh ni orang mengajar. Tu saya tak dengar tapi dia cerita. Cakap gelak nak hujan. Kan akad kain tu kan, gelak nak hujan. Syirik lah. Sebab yang menghujankan Allah bukan gelak. Saya ada satu kelas di pejabat, ada orang puang ditanya. Dia kata betul tak Ustaz orang mengajar kalau cakap gelak nak hujan jadi syirik jadi kafir. Ni dengar orang tanya, tu dengar kapung. Yang orang mungkin bukan tempat yang sama, ni bandar tu kapung. Cakap gelak nak hujan pun tak boleh. Ada ni. Kalau cakap kata kalau lambat sampai hospital,
Kalau lambat sampai hospital, ada kata go. Kan kita cakap ada kata kan. Ada. Ada kata dengan cedera dia tu, darah keluar banyak tu, kalau lambat sampai hospital, ada kata mati. Muju go sampai cepat di hospital, sempat diselamatkan. Syirik mung ni. Sebab mu kata doktor, dok tu cakap asbab, cakap isnad majazi, tak ada salahnya. Ni siapa tanya? Dia mati kenapa? Jangan dok tanya kena-kena. Kenapa? Allah yang buat mati, tak ada kena-kena. Allah. Kerana serangan jantung, kerana kecil mani, kerana kanser. Yaklah kerana tu. Tak boleh. Tak ada kerana-kerana. Mati kerana Allah yang mematikan. Siapa aja. Orang tanya kenapa ni hak sebab zahir. Tak boleh langsung. Siapa peringkat di tengah kita ni cakap kebetulan pun syirik. Allah kata ambil mana ajaran karuk gitu. Kebetulan. Kebetulan jumpa sini. Nak wis surat saman. Nak wis surat saman. Mesti ni tak ada surat samang tau. Nanti dekat-dekat uji sekolah banyaklah surat samang. Tak payah pergi rumah ada. Jumpa dah sini ni kebetulan. Syirik. Sebab apa? Sebab bukan kebetulan. Kita ni bergerak sampai situ. Kodak-kodak. Dia bergerak sampai situ. Kodak-kodak. Bukan kebetulan. Kebetulan ni kita tak rancang. Tapi hakikinya rancang ke tidak, kesemuanya qada-qada. Cakap kebetulan dia bersyirik. Dia berbuh tak ada Tuhan. Ni orang belajar ni, orang duk dengar majlis surah ni. Tapi dengar guru yang salah. Salah sangat-sangat. Mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Allah kena minta maaf seorang-seorang yang kita kata syirik kafirkan orang tu. Kita minta maaf seorang-seorang. Sebab saya mengajar dalam bab ni belah-belah tahun dah. Jumpa macam-macam lah. Bapa jadi karuk gitu lalu. Dan saya untuk guru-guru, kenapa pula? Isnad majazi kan cakapan harian kita kan. Isnad majazi cakapan harian. Kalau kita gak anak bangun tidur, gigi gosok gigi. Takkan lagi sekolah dengan tak buh gigi. Busuk bangun mulut. Gosok gigi biar bersih. Bubuh obat gigi. Walah tu semua asbab belakangnya. Mulut jadi bersih, mulut jadi tak busuk bukan kerana buh gigi, bukan kerana Colgate obat gigi, bukan Allah buat. Tapi kita cakap mana? Cakap buh gigi, pakai obat gigi. Kan kalau mandi kan sehat, baru sedap pergi sekolah. Mana tubuh dia sehat? Sejuk sangat sejuk tak apalah. Gigi bukan gigi dulu gigi gebuh air ni dok dah lah, buka kat situ tu lah. Kalau sejuk dulu gebuh air, capu air biar dia panas, tak boleh bekas belaka tu Allah yang buat. Tapi kita cakap tak apa, panaskan air, tak akan jadi sejuk. Semua cakap asbab belaka. Ada ni. Kata-kata kalau tak tahulah. Ada kadang-kadang ustaz macam mana saya ustaz macam mana guana Allah kalulah mensyirikkan mengkafirkan orang tu kerjaan saya lah, dia kata. Kena minta maaf tahu dah dia ngaji mana salah. Siapa peringkat dia kata dulu digi kat orang ramai, orang akan jadi senyap, tak bercakap. Takut dikafirkan dia. Tapi orang tak kata ke dia, orang tak kata dia salah. Sebab dalam kampung tu dialah tukang dengar sangat-sangat. Orang kampung tak heran ngaji. Dia tu ngaji jauh, bukan dekat-dekat. Pagi-pagi belum subuh pergi dah. Ikut kuliah subuh. Petang-petang duk kuliah maghrib. Ada ni. Kalau balik daripada pak kerja tu tak boleh rumah dulu, pergi pak belajar dulu, kuliah maghrib. Balik lepas isyak. Gitulah amalan dia. Belajar sungguh. Tapi dengan guru yang tidak berguru. Jadi orang kampung ni kira orang belajar. Jadi orang kampung tak kata dia salah. Cuma tu haji mari. Senyap mencakap berbuka kapi bukan.
Ya, memang dia kata gitu. Dia royak dia gitu. Mana kalau digi je, orang tak marah ke dia. Orang nak marah dia, tak ada jahat dengan orang. Tapi orang pun tak nak cakap. Sebab apa? Takut kena kata syirik. Tu Haji mari tu. Cakap bergalu, syirik bukan. Orang pun jadi senyap, tak berani nak cakap. Kerana dia mari. Dia perasan lah. Jadi orang tu macam jadi, kalau cakap tengah-tengah sedap pun dia mari, orang tak berani nak cakap. Sebab apa? Sebab dia faham. Ni apa cakap pasal tu tak ada Tuhan syirik mu. Dia gitu ya. Lepas tu kan Ustaz minta maaf dia minta maaf ramah. Setakat orang ingat Setakat orang ingat. Lepas tu tak ingat ke mana? Tu masyar lah pulaknya. Dah ramah ni kan. Tak ingat masyar. Lepas tu masyar macam mana dah kita tak ingat nak minta maaf. Tak tahu dah siapa. Dah ramah sangat dikapir disyirikkan. Kita perbanyakkan buat amal, kata kita sedekah pahala kepada orang yang kita ada salah dengan dia kerana kita tuduh disyirik kafir, tapi kita tak ingat dah nak minta maaf siapa dia. Mudah-mudahan sampai di padang mahsyar, mudah-mudahan gantung ke Tuhan belaka ni. Mudah-mudahan sampai di mahsyar Tuhan buka hati dia. Oleh kerana kita banyak hadiah pahala ke dia, dia maafkan kita. Sebab kita sebenarnya nak minta maaf tapi tak ingat dah siapa orang ni. Gitu je lah. Tapi makna atas dunia ni tak diampuni lagi ni. Faham tak ni? Tapi maknanya taklah nyadar. Nyadar ni taklah ngadap di masa tu kosong. Mana kita standby dah. Kita istighfar, Tuhan ampun dosa kepada orang kita ada salah. Kita hadiah pahala kepada ada salah. Mudah-mudahan sampai di masa, oleh kerana istighfar pun banyak, hadiah pahala pun banyak, mudah-mudahan Tuhan buka hati dia, dia maafkan kita. Gitu dosa dengan Adam. Di masyarakat mudah-mudahan dah ni dah kita hadiah pahala dia banyak dah kan. Kita istighfar seumur kepada mereka-mereka yang kita ada salah. Jadi mudah-mudahan dia Tuhan buka hati maafkan kita. Makna tu beratnya dosa sesama kita tu. Tapi dia gitu nak minta maaf warna Ustaz dah ingat dah. Hak mana hak saya ingat-ingat, hak baik-baik tu memang saya minta maaf dah dia kata. Dia pasal minta maaf dulu saya salah belajar. Awak cakap sikit syirik kafir lalu dah. Jadi setengah tu, dia setengah. Hak dikafirkan. Dia masa kerja jabat. Jadi benda ni kalau potostik tu kan, kalau dakwah dia habis, potostik tak akan jadi kan. Allah dakwah habis kena-kena. Jadi potostik tak keluar dah lah. Kawan dia kata syirik mu ni. Sebab yang menjadi potostik bukan dakwah buat, Allah buat. Lepas dia belajar aku nak cari semula kawan aku. Apa ingat hari tu dia kafir kat aku kerana potostik je dia kata. Ingat dia nak cari kawan dia semula. Tapi masa tu oleh kerana kawan dia belajar, dia tak belajar. Jadi dia nak kata apa lah, mungkin dia kawan dia belajar, dia tak belajar. Kawan dia belajar guru salah ni lah. Waktu besar saham tu ajar salah seumpama tu. Kerana potostik, kawan ni kata cakap lah kerana dakwah habis, patutlah potostik tak jadi. Walah kita ada potostik keluar tu Allah buat, bukan dakwah yang buat. Tu hakiki. Semuanya perbuatan Tuhan belaka, tetap ada. Tapi dah cakap kerana dakwah tak ada, patutlah potostik tak jadi. Kawan dia kata mu ni syirik, tak ada Tuhan ni. Dakwah berkah, bukan dakwah berkah, Allah yang buat. Tapi dia dah etisnya. Lepas belajar nak cari semula. Memang teringat ada dia. Teringat. Dah lah. Kalau kata bodoh pun teringat dah. Ni kata syirik kafir, tak teringat apa. Kita orang Islam dituduh syirik kafir, tak teringat. Kata bodoh pun teringat. Nak jumpa nak cari semula kawan. Apa benda belajar gitu memang salah lah. Itu hanya isnad majazi. Gimana? Kadang-kadang duk mengajar satu tempat, Ustaz saya dulu gitu Ustaz Patan cakap sikit kok, kata kafir kok orang lalu dah. Tak udah, penyakit.
Cuma kita cerita umum gitu je. Kan? Cakap asbab tu tak boleh. Itu hanya cakap asbab, dia panggil isnad majazi. Sandar kepada asbab. Tapi hakikinya Allah segala-gala. Ni. Sandar kepada sifat pun isnad majazi juga. Iradah ni sifat Tuhan. Iradah ni sifat Allah. Kudrah sifat Allah. Menentu oleh iradah. Pada ni. Pun majazi je tu, bukan hakiki. Hakikinya siapa yang menentu? Allah. Dia kata zat Allah dengan iradahnya. Iradah tu sifat, bukan alat. Dengan iradah ni bukan iradah sebagai alat, sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi menentu oleh zat Tuhan. Mana Tuhan yang menentu, Tuhan yang bersifat dengan iradah, Tuhan yang mengada, Tuhan yang bersifat dengan kudrah, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang bersifat dengan ilmu, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat. Itu pegangan kita. Bukan sifat Tuhan, tapi yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Mana? Jadi kita ni hak hari ni nak tak kaki tu lah, hak luar tu. Yang menentu ia akan mungkinun dengan setengah barang yang harus atas mungkinun. Ada ni. Kita cakap asbab, hati kita langsung lupa kepada qada dan qadar. Hati orang awam tak ada salah apa-apa. Yang hati kita nak kena ingat adalah hukum hakam Allah. Mata nak tengok, ingat hukum boleh kedok. Telinga nak dengar, ingat molek tu hukum boleh kedok. Lidah nak kata apa-apa, ingat tu hukum boleh kedok. Pada ni. Tangan kaki kita nak buat gapo-gapo kena ingat hukum boleh kedok. Lepas tu hati ni, mari sifat dia hati ni. Hak sifat hati yang mari ni sifat baik ke sifat buruk? Tu ingat yang wajib kepada kita, ingat akan hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nak ingat kepada qada qadar, ni Tuhan buat, ni Tuhan buat, itu di luar kemampuan kita orang awam. Itu je lah. Cuma kita nak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Alhamdulillah. Ada ni. Alhamdulillah. Mana? Siap. Semua tu datang daripada qada dan qadar Allah. Gitu je lah. Cakap kita asbab. Hati kita ingat pada asbab. Tak ada salah. Pegangan kita tetap ada. Keesaan pada perbuatan wahdanah kita dulu, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat sebagaimana apa yang Allah tentukan pada azal. Hatu je hak pegangan kita, walaupun kita tak ingat sekalipun, sebab kita orang awam duduk di maqam i'tiqadiyun dia panggil. Maqam pegangan, bukan maqam syuhudiyun. Maqam syuhudiyun tu maqam aulia. Itu cerita kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.